Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana wa lana da'iman ya arhamar rahimin. Pada malam ini saya akan bacakan beberapa hadis. Yang pertamanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Riwayat daripada Bukhari. Maksudnya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, Allah Taala tidak menurunkan sesuatu penyakit melainkan Allah Taala menurunkan penyembuh untuknya. Riwayat daripada Bukhari. Hadis yang kedua an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal innal huma min fayhi jahannam wa abriduha bil ma. Rawahu Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya demam itu adalah kepanasan daripada api neraka, maka sejukkanlah ia dengan air. Kita tengok dua hadis ni dulu. Iaitulah berdasarkan kepada hadis pertama yang saya baca, iaitu setiap penyakit yang Allah Ta'ala takdirkan akan ada penyembuh dia, akan ada obat dia, ataupun kita gunakan istilahnya ada penawarnya. Ada penawarnya. Setiap, kalau nak kira sini, semua benda lah, semua penyakit, kecuali berdasarkan kepada satu riwayat, kecuali satu penyakit sahaja yang tidak ada obat. Penyakit tersebut ialah satu riwayat mengatakan penyakit mati. Mati tak ada obat lah. Yang keduanya penyakit tua. Tua tak ada obat. Mencari obat biar jadi muda semula, dia tua juga. Biar nampak muda pun, tapi dia tak boleh mengurangkan kedudukan umur, bilangan umur yang telah berlalu. Itu. Jadi berdasarkan kepada hadis ni, apa sahaja jenis penyakit yang ada akan ada obat. Kemudian adakah obat itu dalam bentuk satu bahan? Itu timbul persoalan. Sebenarnya itu tertakluk kepada kajian manusia. Allah Ta'ala buat ada penawar, tapi Allah Ta'ala akan jadikan akal manusia ni sentiasa berfikir untuk membuat kajian, untuk menyediakan obat ni. Kadang-kadang obat itu satu bahan je. Satu bahan je obat dia. Kadang-kadang campuran daripada dua bahan. Campur hak ni sikit, campur hak ni sikit, dia akan jadi obat, umpamanya dah. Begitulah. Kadang-kadang lebih banyak lagi. Ada tiga obat, tiga jenis bahan dicampur aduk, kemudian adalah sukatan-sukatan tertentu yang dibuat kajian oleh pakar-pakar perubatan, lalu dia jadi obat. Jadi itu berdasarkan kepada kepandaian manusia untuk mengkaji, kerana Allah Subhanahu Wa Taala beri akal kepada mereka dalam dua bentuk. Yang pertamanya dalam bentuk ta'adul. Ta'adul ni orang panggil apa? Formula. Apa panggil ni? Formula tertentu. Contohnya orang panggil satu campur satu jawab dua. Yang keduanya akal manusia ni berdasarkan kepada sebab dan musabab. Sebab dan musabab. Sebab ini, kalau penyakit ini daripada obat ni akan menyebabkan penyakit ini akan berkurangan ataupun
akan sembuh dan sebagainya. Jadi akal manusia dia akan sentiasa berfikir berdasarkan kepada pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuk fikiran tadi berdasarkan kepada kajian dia. Jadi sebab tu dalam agama Islam menjadi orang yang mengkaji bidang perubatan ini adalah fardu kifayah. Kena ada di kalangan orang Islam yang pakar dalam bidang perubatan. Dan ini yang disebutkan secara khusus oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ni Imam Ghazali sebut secara khusus bidang perubatan. Bukan makna dia main-main lah. Ini memang disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali. Dikatakan kalau tengok pada nukilan yang dibuat oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam satu kitab dia, nama dia Al-Imam Al-Ghazali Baina Madihih wa Qadihih, nama kitab. Dalam tu Imam Ghazali pernah menyelar orang-orang yang pandai, yang mereka ni sampai tahap kepada ulama. Menyelar ni makna dia menegur lah, tegur, mengkritik mereka-mereka yang pandai sehinggalah mereka menjadi ulama dalam bidang itu, bidang ni, bidang hadis, bidang fiqh, bidang macam-macam lagi dalam agama Islam ni. Tetapi Imam Ghazali mengatakan kenapa tidak digunakan kepandaian itu untuk belajar ilmu perubatan. Jangan pandai bab agama saja dia kata, tapi kena pandai juga dalam bab perubatan. Ini Imam Ghazali tekankan betul ni. Saya tengok sendiri dalam nukilan yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi daripada diulas apa yang dikemukakan oleh Imam Ghazali dalam kitab dia tadilah. Nama kitab tu ialah Al-Imam Al-Ghazali Baina Madihih wa Qadihih. Okey. Kita kata menyelar, mengkritik ulama-ulama yang pandai. Bukan kritik kerana mereka pandai agama. Tu tak ada masalah. Pandai agama tu baguslah. Tapi dalam masa yang sama kena pandai juga bidang lain. Otak kita ni kena guna juga. Untuk bidang-bidang yang diperlukan oleh ummah, terutama sekali yang setiap hari diperlukan oleh ummah seperti ilmu perubatan. Okey. Jadi sebab tu kena adalah di kalangan orang Islam ni yang pandai, yang pakar dalam bidang ilmu perubatan. Sebenarnya ilmu lain pun fardu kifayah juga, oleh kerana dah kita bincang hadis amalan ni berkait dengan ubat, kita katalah dalam bidang perubatan ni fardu kifayah. Gitu. Jadi sebab kita katalah gini, dah susahlah orang dah belajar bidang agama ataupun bidang yang lain, tiba-tiba nak belajar pula bidang nak jadi perubatan, susahlah dak. Kalau susah orang lain lah pula. Kita kena buat atur, kita kena atur apa nama ni kepakaran itu. Ada orang yang belajar agama biar jadi mujtahid, biar jadi alim betul-betul. Kalau nak belajar agama biar alim sungguh-sungguh, sekadar mampu. Nak buat agama kalau tak mampu dak. Macam sekarang kita kata ilmu agama kita, kalau kita di Malaysia ni tak sapalah tahap kepada ijtihad. Kita nak ijtihad. Ustaz-ustaz ni kita belajar agama, kita belajar di Mesir, kita belajar di Arab Saudi, belajar di Jordan, kita balik-balik nak berijtihad. Tak boleh lah, tak mampu lagi. Betul lah tu. Makna dia, tetapi kita berusaha dah untuk dapatkan ilmu agama. Okey, adalah bidang agama orang yang tertentu. Dalam masa yang sama kena ada juga orang yang pandai dalam bidang ilmu perubatan tadi. Contoh yang saya beri ilmu perubatan. Jadi sebab betul dah tu. Kalau orang kata daripada peringkat mana, menengah ke mana, kecenderungan orang tu dia nak bidang dia. Maka orang tu akan digerakkan minda dia ke arah tu. Betul dah tu. Contohnya orang yang bidang, orang pandai lah bidang sains, kita atur dia, maka pihak kerajaan pun buat sekolah sains. Betul dah tu, cara tu betul dah tu, buat sekolah sains. Akhirnya orang tu pun pergilah ke aliran sains. Di antara aliran sains ni ialah pandai dalam bidang ilmu perubatan. Gitu. Kemudian ada pula orang yang tak pandai ilmu sains, dia pandai ilmu yang lain, pemikiran, sastra dan sebagainya. Maka ada pula aliran tu. Ada pula jabatan-jabatan yang berkaitan di universiti-universiti, jabatan berkait dengan sastra lah dan sebagainya. Betul lah tu. Jadi kita tak mampulah nak semua sekali. Jadi kritikan Imam Ghazali tadi secara umumnya kena ada. Kena ada juga di kalangan umat ini yang pandai dalam bidang ilmu perubatan itu sendiri. Jangan pakai
Hak cerdik-cerdik nak belajar agama belaka, nak maksud belajar agama tu betul bagus dah. Tapi nak perkhususan tu dalam bidang agama sampai meninggalkan bidang ilmu sains ataupun ilmu perubatan tadi, itu akan menyebabkan berlakunya patuhan kita kepada arahan agama, supaya kita kena pandai juga dalam bidang yang lain. Saya tidak nafikan ulama-ulama zaman dulu ada yang dia pandai belaka. Dia pandai bidang sains, dia pandai bidang fiqh, dia pandai bidang hadis, dia pandai bidang tafsir, dia pandai bidang ni, tapi dia juga pandai dalam bidang ilmu perubatan. Contohnya kita kata Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ni bidang pandai belaka je. Bidang fiqh pun pandai. Kalau kita tengok dalam kitab Zadul Ma'ad yang dikarang oleh Ibnu Qayyim, macam-macam ada ilmu. Ilmu sejarah pun ada pandai. Ilmu sejarah Islam dia pandai. Ilmu fiqh pun dia pandai. Ilmu tauhid pun dia pandai. Ilmu hadis pun dia pandai. Dia boleh menilai hadis. Nah. Dalam masa yang sama dia juga pandai dalam ilmu perubatan. Sebab tu ada satu kitab dia orang panggil At-Tib An-Nabawi. Perubatan Nabawi, perubatan Nabi. Dia khususkan satu buku yang nama dia At-Tib An-Nabawi. Sebab dia juga pandai dalam bidang ilmu perubatan. Jadi mungkin kita tak mampu lagi tu. Kita tak mampu, tapi kena ada di kalangan kita ni orang lain. Kalau kita tak mampu, orang lain lah. Orang lain lah pula yang pandai bidang ilmu perubatan itu sendiri. Tak nafilah benda-benda yang macam tu. Kita kata Ibnu Sina. Ibnu Sina ni dia adalah pakar dalam bidang falsafah, dalam bidang pemikiran Islam, dalam bidang falsafah Islam. Dia juga pandai dalam bidang-bidang lain dalam agama. Bab fiqh pandai, boleh katakan pandai belaka lah buat agama. Tapi dalam masa yang sama, dia rasa otak dia boleh pergi lagi. Lalu dia pergi kaji, dia pergi ke Mesir, lalu dia cari ilmu yang telah ditinggalkan oleh penduduk-penduduk Mesir, ilmu kuno yang berkait dengan ilmu perubatan, dihidupkan semula. Ini Ibnu Sina. Dia pergi ke Mesir khusus. Dia cari ilmu perubatan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang pandai di Mesir. Akhirnya dia hidupkan balik. Maka dia pun jadi pakar perubatan. Dan dia buat satu kitab. Kitab tu nama dia Al-Qanun fi Tib. Undang-undang perubatan. Al-Qanun fi Tib. Itulah kalau nak terjemah bahasa Melayunya, undang-undang perubatan. Jadi Ibnu Sina tadi, dia pandai bidang agama tak nafir lah, tapi dia rasa otak dia boleh pergi lagi, boleh sumbak lagi dengan ilmu-ilmu lain. Dia rasa pemberian Allah, kecerdasan akal, pemberian Allah kehadap dia, iaitu Allah Ta'ala beri dia cerdas akal tadi, boleh lagi dia isi dengan ilmu perubatan. Maka dia pun belajar ilmu perubatan tadi, dan dia buat kitab tadi. Dan kitab tadi telah diterjemah, ditulis dalam bahasa Arab. Kitab tadi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Eropah, ke dalam bahasa lain daripada bahasa Arab. Ada mengatakan sampai 17 bahasa dia tukar kepada bahasa lain. Dia dipelajari buku tu di universiti-universiti di barat. Masya Allah, buku yang ditulis oleh Ibnu Sina yang berkait dengan ilmu perubatan. Nama dia Al-Qanun fi Tib. Ini saya tengok dalam buku Tamadun Islam dan Tamadun Asia, yang yang ditulis oleh pensyarah-pensyarah dekat UMT dulu, masa saya kerja dekat UMT dululah, masa dulu-dulu. Jadi gitulah nak cerita Ibnu Sina ni. Dia pandai belaka. Agama pandai, ilmu perubatan pun dia pandai juga. Dan dia boleh mengobat orang. Dia boleh mengobat orang dengan tengok nadinya dan sebagainya. Dan rupa-rupanya bila kita baca dalam kitab-kitab yang sejarah yang lebih tinggi lagi lah, yang tinggi, contohnya kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang dikarang oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni dia ada karang satu kitab, nama dia Al-Bidayah wan Nihayah. Kitab tu lebih kepada kitab sejarah. Dia lebih kepada kitab sejarah, cerita daripada zaman Nabi Adam. Sebelum daripada Nabi Adam, sejarahnya hak dapat dikesan oleh pakar-pakar sejarah, dia bawa dalam kitab tadi. Tu yang dikata Al-Bidayah tu, Al-Bidayah daripada awal, wa Al-Bidayah wan Nihayah, dan akhir. Awal dan akhir, tajuk buku tu awal dan akhir.
Maknanya dia bawa sejarah daripada awal seawal-awalnya, sebelum daripada Nabi Adam apa cerita, sampailah ke zaman dia. Apa yang berlaku zaman dia. Itu yang dikatakan sejarah tu, nama kitab tu Al-Bidayah wan Nihayah. Kitab daripada awal hingga akhir. Dia cerita bab sejarah sungguh. Jadi dalam kitab tu dia sebutkan rupa-rupanya di awal, peringkat awal Islam di zaman kerajaan Bani Umayyah, ilmu perubatan ni dah berkembang hebat sebenarnya. Kita ingat ke zaman kita tak? Dah. Kalau nak kiranya zaman Bani Umayyah ni, kerajaan Bani Umayyah ni dia lahir pada tahun 41 Hijrah. 41 Hijrah. 41 Hijrah ni lebih kurang kalau kita nak ukur dengan zaman Nabi, iaitulah 30 tahun ataupun 29 tahun, gitulah. Antara 29 hingga 30 tahun. Kerajaan Bani Umayyah ni dia naik setelah 30 tahun lah, kita ambil lebih kurang antara 29 hingga 30 tahun selepas daripada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diasaskan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Kemudian nak ceritanya, lepas pada dalam era ni, dalam era kerajaan Bani Umayyah ni, iaitulah khalifah-khalifah yang ada tu, maknanya dekat lagi lah dengan zaman Nabi. Antaranya ialah Khalifah Muawiyah, Khalifah Yazid, kemudian Khalifah Muawiyah Tsani, kemudian lepas pada tu Marwan bin Hakam, kemudian lepas pada tu Abdul Malik bin Marwan, lepas pada Abdul Malik bin Marwan ni ialah Al-Walid bin Abdul Malik. Itu nama khalifah. Khalifah yang memerintah kerajaan Bani Umayyah ni. Di peringkat awal kerajaan Bani Umayyah ni yang cemerlang tu ialah lebih kurang dalam 80 tahun. Kehebatan dia di sekitar tu 80 tahun. Makna dia dekat lagi lah dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata antara 30 hingga 30 hingga capur dengan 80 lah. Lebih kurang dalam berapa puluh tahun. Lebih kurang antara 30 tahun hingga 100 tahun, gitulah lebih kurangnya. Apa nama ni, beza kerajaan Bani Umayyah dengan kewafatan Nabi Muhammad SAW. Tapi di zaman Al-Walid bin Abdul Malik ni, zaman Al-Walid bin Abdul Malik, ke era tu masih dekat lagi lah dengan zaman Nabi. Dia katakan bahawa telah ada dah pakar-pakar perubatan yang boleh mengobat dengan cara yang kita kata bedah dan sebagainya. Ada dah. Baru lagi tu, maknanya kita kata kita boleh masukkan dalam era awal Islam lah, era awal Islam. Dikatakan dalam buku tu, dalam kitab tu sebut, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah tu sebut, ada seorang ulama yang nama dia Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Urwah bin Zubair ni anak kepada sahabat Nabi, nama Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ni adalah sepupu Nabi. Dia Zubair bin Awam ni sepupu Nabi. Iaitulah mak dia adik-beradik dengan ayah Nabi. Sepupu Nabi orang panggil tak? Mak kepada Zubair ni adalah adik-beradik dengan Abdullah ayah Nabi. Sepupu Nabi lah. Zubair bin Awam ni sepupu Nabi. Dan dia ni orang yang awal masuk Islam, dan dia ni di antara yang dijamin masuk syurga. 10 orang yang dijamin masuk syurga. Kemudian dia ada anak. Dia ada anak, nama anak tu ialah Urwah bin Zubair. Ramai lagi anak dia. Salah seorangnya ialah Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni adalah ulama besar. Ulama hebat lah dia ni. Maka, dan dia ni, Urwah bin Zubair ni, dia tidak terlibat dengan politik. Dia tidak terlibat dengan politik masa tu. Sebab masa tu zaman pergaduhan politik antara kerajaan Bani Umayyah dengan beberapa pribadi. Antaranya ialah dengan Abdullah bin Zubair. Banyaklah cerita panjang. Jadi Urwah bin Zubair ni ditupu kepada ilmu, dan dia salah seorang ulama yang hebat. Satu hari dia nak pergi ke Damsyik. Dia nak berjumpa dengan khalifah, iaitulah khalifah masa itu adalah Al-Walid bin Abdul Malik. Dalam perjalanan tadi dia jatuh sakit. Jatuh sakit. Maklumlah perjalanan tu bukan sehari dua, jauh tu. Bukan naik kapal terbang, bukan naik kereta. Tak, ini jauh. Perjalanan tu naik kenderaan seperti kuda dan juga unta. Kemudian perjalanan tu pula bukan derah, lambatlah dengan padang pasir yang panas dan sebagainya. Jadi rupa-rupanya Urwah bin Zubair ni ada ada satu penyakit kena pada dia. Penyakit itu dinamakan sebagai Al-Muta'akkilah. Nama penyakit Al-Muta'akkilah. Penyakit Muta'akkilah ni lebih kurang kalau kita macam kecil manis. Kecil manis. Dia maknanya dia merebak.
Kalau ada kena benda, dok kena sikit dekat kaki ke apa semua, dia merebok katah. Maknanya kita kata kalau ada kudih ke, ada cedera ke, ada luka ke, dia akan melarak. Tu dikata penyakit al-muta'akkilah. Jadi pada masa dia pergi tu, dalam keadaan dia pergi tu, penyakit tu ada dah lah. Bila sampai dekat Damsyik tu, setelah beberapa lama dia sampai kat Damsyik, penyakit dia makin teruk. Lalu dia jumpa dengan khalifah. Lalu Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ni zaman antaranya ialah kegemilangan perubatan lah. Dikatakan bahawa dia kumpulkan ulama, dia kumpulkan pakar-pakar perubatan yang boleh merawat Urwah bin Zubair ni. Dia cari mana-mana hak pakar kita kumpul belaka. Kita nak rawat ulama kita ni. Ulama besar kita ni. Dia datang mari daripada Madinah. Tiba-tiba kita nak elok kita dok. Kita akan hormat pada ulama ni. Kita akan cari pakar-pakar perubatan yang boleh mengobat penyakit dia. Maka berkumpullah pakar-pakar perubatan setelah diarahkan oleh khalifah sendiri, pemerintah sendiri. Akhirnya pakar-pakar perubatan kata tak boleh dah cara lain kecuali kena kerak kaki. Ada doh masa tu, kerak kaki ada doh. Kalau tak kerak kaki dia akan melarak, dia akan jadi maut lah, dia akan bawa kepada kematian. Maka nak buat guana ni, kerak kaki ni bukan senang sebenarnya. Zaman dulu, zaman learning, mungkin orang kerak kaki tu dia kena obat biu dah. Dia tak sedar dah. Jadi macam manalah nak kerak kaki dah. Bukan senang nak kerak kaki, sakit tu. Maka pakar-pakar perubatan tadi dia buat sejenis obat yang macam biu lah zaman sekarang ni. Kalau minum obat tu dia menyebabkan pesakit tu tidak akan sedar. Hilang punya akal macam kepesang tu lah. Lek-lek macam ke obat biu. Macam obat biu sungguh. Maka dia ciptakan daripada madu. Dia campur bahan ni. Akhirnya berjayalah menciptakan bahan tadi. Akhirnya dia offer kepada Urwah bin Zubair. Kalau kita nak kerak kaki, terpaksa lah. Kalau tidak, inarak lagi. Maka pada masa itu Urwah bin Zubair kata, kalau saya minum apa kesang dia? Kesang dia tak sedar lah. Bila tak sedar, tak sakit lah. Tak sedar sakit ni maknanya dia tak rasa sakit. Lepas pada tu cerita lain lah. Begitu. Jadi akhirnya dia kata apa? Saya tak ambuhlah main-main tak sedar ni. Sebab apa? Kalau saya tak sedar, saya tidak boleh berzikir pada Allah. Dia teringat zikir dia kepada Allah. Dia teringat hubungan dia dengan Allah. Kalau saya pakai obat ni, kalau saya tidur biasa, tak apalah. Hak tidur biasa ni tuntutan hidup kita. Hak ni sengaja makan, menyebabkan saya jadi pesang, saya tak boleh nak berzikir pada Allah. Bukan dia kata haram. Saya bukan dia kata haram, dia kata dia sendiri tak ambuh. Dia nak biarlah dia ni sedar. Semua sedar berzikir pada Allah. Akhirnya pakar perubatan pun kata tak apa akan sanggup gitu. Maka kerak masa gitu. Lalu dia katakan pakar perubatan tu cari jalan macam mana. Tengok-tengok dia kata gini, kalau nak kerak kaki saya masa saya semayang. Akhirnya masa dia semayang, kerak kaki dia. Lepas pada kerak tu dia pesang sungguh lah. Dia pesang. Mana dia tak makan ubat tu. Okey. Tak makan ubat tadi tu bukan menunjukkan haram ubat. Saya nak ceritanya apa? Saya nak cerita kemajuan zaman tu dalam bidang perubatan telah berlaku. Dalam bidang perubatan zaman tu dah berlaku dah. Ada dah obat biu lah kita kata. Obat biu dah ada dah. Obat yang kalau kita nak kerak nak bedah tu, tak sedar tu ada dah. Kita kata yang berlaku pada masa tu. Ini menunjukkan kehebatan, kemajuan perubatan di zaman kerajaan Bani Umayyah, dan ini masih lagi hampir dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu kita kata dah. Jadi zaman Nabi Muhammad SAW ni pakar perubatan tak ramai lah. Antaranya ialah ada seorang tu dia panggil Haris As-Saqafi. Haris As-Saqafi dia yang kalau ada apa masalah Nabi akan rujuk pada dia lah. Haris As-Saqafi ni pakar perubatan dia. Tapi lepas pada tu dah kemajuan tu hebat sampai ke zaman saya sebut tadi. Tu saya nak ceritanya, nak cerita tu je lah. Nak cerita orang Islam ni dia bergerak untuk menggerakkan fardu kifayah. Antaranya yang berkait dengan alam perubatan itu sendiri. Itu sebenarnya. Okey, timbul persoalan. Persoalannya kadang-kadang obat ni kalau kita nak makan, kadang-kadang ada yang membabitkan obat-obat yang haram, obat-obat yang najis, haram. Mungkin daripada babi, mungkin daripada mayat, daripada ni bangkai. Dah umpamanya kalau dak babi pun bangkai. Mungkin juga daripada binatang-binatang haram yang lain. Mungkin juga daripada kucing ke, kita tak tahu. Ni saya buat contoh je. Saya sebut saja. Tapi hak biasa hak orang dah sebut sangatnya obat daripada babi je tau. Ada apa nama? Ada elemen-elemen yang diambil daripada babi tu dah. Tu.
Biasanya gitulah. Macam mana sikap Islam terhadap perubatan kalau kita terpaksa kena gunakan benda-benda yang haram ni? Okey. Jawapan dia telah dibincangkan oleh para ulama Islam dulu. Zaman-zaman dulu dah dibincang dah. Termasuklah Imam Nawawi, termasuklah ramai lagi lah nak sebut pun ramai. Dan telah dikumpulkan pandangan-pandangan ulama-ulama ni oleh seorang tokoh ulama masa kini. Iaitulah nama dia Syekh Abdul Karim Zaidan. Tapi Syekh Abdul Karim Zaidan telah meninggal dunia lah. Dia buat satu kitab. Nama kitab tu ialah Majmu'ah Buhuth Fiqhiyah. Tu. Majmu'ah Buhuth Fiqhiyah. Dalam kitab tu dia nukilkan, dia bawa semua pandangan-pandangan ulama daripada mazhab-mazhab yang berbagai-bagai, termasuk mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Ambali, tentang boleh tak kita berubat dengan benda-benda yang haram ataupun benda-benda yang najis. Ada disebutkan. Detail dia sebut. Detail. Saya ada kitab tu lah. Rumah saya ada. Selalu jadi rujukan saya apabila saya dijemput untuk membentangkan sesuatu yang berkait dengan perubatan lah masa pegang jawatan dulu. Jadi itu kemudian bila saya tengok, bila saya buat kajian tu dalam apa-apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Karim Zaidan tadi, sebenarnya ulama-ulama Islam membenarkan penggunaan bahan-bahan yang haram ataupun najis kalau sekiranya tidak ada bahan-bahan yang halal. Dah kalau tak ada bahan halal, nak guna kita kata yang halal macam kita kata mungkin daripada lembu ke, daripada kambing ke, bahan-bahan tu tak ada. Ataupun daripada tumbuh-tumbuhan, tak ada dah. Nak cari warna ni. Obat tu doktor kata ataupun ahli perubatan kata mesti ambil daripada babi. Dah. Daripada ikutlah mana-mana lah yang dia ambil daripada babi contohnya. Boleh ke kita guna tu? Maka dibincangkan oleh para ulama Islam dan kita tengok daripada satu mazhab ke satu mazhab, termasuklah mazhab Syafi'i membenarkan penggunaan bahan-bahan yang najis, termasuklah najis mughalazah sekalipun, kalau sekiranya tidak ada bahan-bahan yang halal yang boleh digunakan. Okey. Kita kata boleh guna, bukan babi saja ni, saya buat contoh je babi apa-apalah. Bukan nampak babi saja je dak ni. Termasuklah kita kata bangkai ke, termasuklah binatang-binatang yang haram makan, monyet ke contohnya, termasuklah. Jangan kata babi saja, nampak babi je dak boleh kau. Begitu. Maka bila saya duk buat kajian tu, saya tengok dalam tulisan dia tadi, apa alasan dia? Alasan dia ialah orang yang berobat ni, kalau tidak ada dah obat lain, maka dia ni seolah-olah orang yang berada dalam darurat, tidak ada makanan. Kalau kita kata dah orang tak ada makanan, dia nak makan, tak ada makanan halal. Yang adanya ialah benda haram je depan dia. Dia bolehlah makan benda haram untuk menyelamatkan nyawa dia. Boleh dah. Masa tu bolehlah. Maka kias daripada situ kepada ilmu yang berkait dengan perubatan tadi. Maknanya orang tu kalau nak berubat benda halal tak ada, maka bolehlah gunakan benda yang haram sebagaimana orang yang tidak ada makanan, yang terpaksa kena jaga kehidupan dia, kelangsungan hidup dia tadi dengan memakan makanan yang haram tadi. Begitu kaedah dia. Jadi boleh. Tetapi dalam keadaan tidak ada obat-obat yang halal. Okey. Timbul persoalan pula, tahap manakah yang dikatakan boleh tu? Adakah darurat baru boleh ataupun macam mana? Jawab dia, tak sampai darurat pun boleh dah. Orang panggil terdesak. Contoh terdesak ni macam mana? Tak ada dah obat halal. Obat yang dibuat daripada bahan halal memang tidak ada. Bila tidak ada tu, bila sebut tak ada tu, tak darurat pun lagi. Darurat ni sampai pekat kita nak mati yang baru boleh guna. Tak sampai pekat tu. Ia panggil sampai pekat terdesak. Terdesak pun boleh dah. Contohnya kita kata, doktor kata tak ada obat lain dah, obat ni je. Obat yang halal tak ada. Ya tu boleh dah tu. Doktor kata obat ni je ada. Obat yang dibuat daripada babi ni je yang adanya, hak boleh merawat penyakit awak ni. Hak lain tak ada dah setakat ni. Tu dia terdesak dah tu. Dia mudah je, dia bukanlah sampai pekat. Hak nak mati dah orang tu, barulah bagi obat yang dibuat daripada babi. Dah, tak semesti gitu. Doktor kata atas nasihat doktor kata tak ada dah. Kita buat kajian dah. Kalau kita nak ambil daripada yang halal memang tak ada, tak wujud pun. Tak wujud jadi macam mana ni? Tuan nak makan ke tak nak makan? Jawab dia boleh dah. Harus kita berobat dengan bahan-bahan yang haram tadi, yang asalnya haram, yang asalnya najis, sebagaimana yang dipahami daripada kitab tadi, Majmu'ah Buhuth Fiqhiyah. Ini saya bawa secara umum, bukan saya bawa secara detail ni. Kalau detail tu kena ambil masa lain lah. Begitu. Cuma dalam mazhab Syafi'i ni, dia tidak benarkan satu je, arak. Arak tidak benar kan?
Nak berubat dengan arak ni tak boleh. Pelik juga tu. Kenapa pula mazhab Syafi'i nak berubat dengan arak tak boleh? Maka sebenarnya bila dibuat kajian oleh Syekh Abdul Karim Zaidan tadi, dia buat kajian, dia rojok kitab-kitab mazhab Syafi'i. Antaranya apa yang diulas oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dan bagai-bagai lagi. Kesimpulannya, bila dibuat kajian, yang mazhab Syafi'i tidak membenarkan berubat dengan arak tu, kalau sekiranya kalau berubat dengan arak tu, siapa pekat mabuk. Ambil arak tu nak berubat, siapa pekat dia mabuk. Itu yang haram. Tapi kalau kita guna arak tadi, tak mabuk apa pun. Guna arak tadi tak mabuk. Tak mabuk, dia boleh mengobati penyakit kita. Itu adalah dibenarkan. Takkanlah doktor tu suruh minum arak gitu je, mestilah dia ada cara-cara dia. Doktor pakar perubatan dia kata boleh awak ubat awak ni arak saja. Adalah kadar-kadar yang tertentu, dos-dos yang tertentu yang dibenarkan. Kalau nak kira gitu, obat yang ada, obat batuk pun kalau lebih pada tu pun jadi mabuk kau. Tak kita kata dah. Begitu dah. Jadi yang dikatakan haram tu kalau siapa pekak memabukkan, siapa pekak tak sedar benda. Tapi kalaulah sekadar untuk berubat menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu dibenarkan. Contoh yang diberi mudah je. Orang lekat tulang. Lekat tulang ni patut nak buat mana ni? Minum air pun tak jatuh kat tulang tu ke perut. Minum air. Nak minum air panas. Nak minum air panas, jawab dia, rosoklah organ kita ni, lidah rosok. Mungkinlah air panas tu akan menyebabkan jatuhlah tulang tu dah. Jadi macam mana ni? Pada masa tu dikatakan arak ni sangat sesuai untuk orang lekat tulang. Contoh kita ambil awak mudahnya, lekat tulang ni. Jadi lekat tulang ni, arak ni rupa-rupanya bila disebutkan situ, arak ni adalah panas. Sebab tu orang minum arak ni, lagi banyak minum arak, lagi dahaga. Rupa-rupanya sebab dia panas. Dia ada istilah digunakan dalam bahasa Arab, dia panggil bukhar. Bukhar ni, dia ada unsur panas dalam arak ni. Jadi siapa-siapa yang minum arak, dia kehor dahaga. Sebab tu orang minum arak, dia boleh banyak. Pas botol, tengok dalam cerita tu. Pas botol, iaitu jenis mabuk tu. Kenapa dia minum banyak? Apalah orang minum arak ni jadi minum banyak? Rupa-rupanya minum tu, dia rasa seronok. Lepas tu, benda tu panas, dia jadi dahaga. Bila dahaga, dia minum lagi. Habis botol. Lepas tu minum pula kali lagi. Habis botol. Gitulah. Tu lah perut pucik tu orang kata orang minum arak perut pucik gitu lah. Tapi jangan kita ni perut pucik lain. Kita ni perut pucik lain. Kita ni tak jogging dah. Kita ni. Tu. Jadi, bila arak tu ada bukhar, ada unsur-unsur kepanasan, orang yang lekat tulang tadi bila dia minum, insya-Allah arak tadi akan lalu kawasan orang kena tulang tadi dan dia akan jatuhkan sebab dia panas. Unsur-unsur panas tu ada. Unsur-unsur kepanasan tadi dia boleh menggantikan air menggelegok tu yang menyebabkan tulang jatuh tu, dia boleh ambil arak tadi untuk jatuhkan. Sebab tu orang minum arak ni mabuk sebab panas tadi dia sampai ke perut. Bila dia sampai ke perut dia naik kotor. Bila uap naik kotor tu jadi orang minum arak tu mabuk. Uap tu naik kotor, dia turun ke perut dulu. Bila turun ke perut, akhirnya bukhar tadi, kepanasan uap panasan tadi naik ke atas. Bila naik ke atas, biasalah benda panas kan dia naik ke atas dah. Bila panas dia naik ke atas. Bila naik ke atas tu, atas kali berapa kepala kita? Otak lah. Sebab tu orang minum arak dia mabuk. Sebab itulah dikatakan mabuk dengan dok sedar diri lain. Rupa-rupanya lain. Kita ingat ke mabuk ni, mabuk tu dok sedar 100% dok. Bukan. Dalam mazhab Maliki dinukilkan di situ, orang yang minum arak dia tidak akan hilang akal dia 100%. Cuma dia tak boleh nak kawal pemikiran dia. Dia tak boleh nak kawal tindakan dia. Tidak dapat mengawal pentadbiran dia sendiri. Tu bukan dia siapa ke jadi bodoh gitu. Dia sikit je. Sebab tu Allah Ta'ala mengharamkan arak sebab hak tu yang paling kurang hak boleh merosakkan akal. Kalau nak banding dengan dadah teruk lagi. Sebab tu dalam Islam orang yang isap dadah dikenakan takzir. Orang yang minum arak hudud tu 40 watang je, 40 je, sebatan dia 40 je. Tapi kalau orang yang terlibat dengan dadah tadi siapa pekat bunuh pun boleh sebab dia masuk dalam takzir. Masuk dalam hukum takzir. Itu saya nak cerita lebih kurang berkenaan dengan penggunaan bahan-bahan haram ni. Kemudian dulu masa tahun lebih kuranglah tahun 2000 dulu ada juga isu. Masa itulah bila kita baca dalam majalah-majalah tu, boleh tak guna bahan-bahan yang dibuat yang diambil daripada
babi. Contohnya jatung babi ataupun mungkin kulit babi ataupun apa-apalah. Untuk menggantikan organ-organ yang ada dalam manusia. Buah pinggang ke, saya tak tahu ni, saya buat contoh sebab dalam tulisan tu dia kata dia buat contoh jantung babi. Dia bela khusus. Babi-babi ni ada satu negara yang bela khusus babi untuk tujuan perubatan. Nak ambil organ dalam tu, nak ganti kepada organ manusia yang rosak. Sebabnya dia katakan kalau jantung manusia tu yang hampir dengan jantung manusia ni adalah jantung babi. Saih dia dan sebagainya, yang paling hampirnya ialah jantung babi. Maka boleh ke? Maka jawab dia adalah diharuskan. Diharuskan, dibolehkan. Ialah kerana itu adalah satu benda yang terdesak. Masalah jantung ni bukan main-main. Kalau salah jadi matilah. Jadi mati. Jadi kalau doktor perubatan kata hak sesuai dengan awak ni ialah jantung babi je. Tak ada hak lain dah. Maka boleh guna. Tak ada masalah apa-apa. Dikiaskan dengan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Talibin, iaitulah boleh guna tulang babi untuk menggantikan tulang kita hak yang rosak. Ada orang rosak tulang tu, kemudian dia tengok-tengok tulang hak paling sesuai sekali tulang babi, nak ganti tulang dia, tulang kaki ke tulang apa, maka boleh, dia haruskan. Maka hak tu kaki pun boleh, hak jatuh boleh kau lah, sebab ini masalah untuk menyelamatkan nyawa ataupun menyelamatkan seseorang tu daripada kecacatan dan sebagainya. Jadi tu kaedah-kaedah yang ada. Sebenarnya saya cakap ni menerekah je. Kok sebenar sekali tu ada satu tesis. Tesis lebih kurang dalam 300 muka surat. Ada di rumah saya tu dah. Tesis tu iaitulah berkait dengan perubatan inilah pengambilan alat-alat alat-alat organ daripada yang haram ini untuk digunakan oleh manusia. Ada beberapa kitab yang ditulis termasuklah yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Mahmud. Ada kitab Ar-Rukhas, nama kitab tu Ar-Rukhas. Dia pun ada cerita berkenaan dengan apa yang saya sebutkan tadi. Begitulah. Kemudian yang seterusnya ialah berkenaan dengan demang. Demang ni adalah wak daripada api neraka. Dalam hadis ni kata demang tu wak daripada api neraka, maka sejukkanlah dengan air. Kalau berdasar pada hadis ni, kalau orang demang, maka yang terbaiknya disejukkan dengan air. Dah guana, nak mandi ke guana? Itu kita pulang pada doktor. Kalau doktor kata demang awak ni, kalau mandi baik, tu iya lah, kita ikut nasihat dia. Selain daripada ubat-ubat lah dia beri tu. Begitu. Ada pun kalau doktor kata tak boleh ni, demang ni bahaya ni kalau mandi ni. Mandi kau demang dah. Kita ikut nasihat dia. Cuma perubatan kita ni bukan perubatan lah, cara kita orang Melayu, ingat tak kita ni? Kalau hak dulu-dulu tak tahulah sekarang orang buat lagi ko. Kalau demam jirang kepala. Tu betul lah tu dengan hadis. Kalau kita demam kan kita jirang kepala dah. Mak kita jirang kepala kita ni sebab apa? Sebab kita demam dan sebagainya. Memang dalam hadis suruh apabila kita demam kita kena sejukkan dengan air. Cara nak sejukkan dengan air tu kita tanya pakar perubatan. Adakah boleh dengan mandi, dengan jirang kepala, ataupun sekadar kesak-kesak gitu je, ataupun kadar minum air banyak ke guan ni. Tu nasihat doktor sangat-sangatlah diperlukan dalam hal ni. Cuma Rasulullah beritahu kena sejukkan. Tak elok panas gitu, takut rosak. Rosak akal kita dan sebagainya. Dan Nabi SAW sendiri pun dia demam. Masa saya dah cerita itu, Nabi demam dia lagilah ujian yang sangat besar. Kenapa demam Nabi ni tak sama dengan demam orang lain, 2 kali ganda daripada orang lain. Nabi sebut sendiri, innama u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku panas demam ni seperti mana demam 2 orang di kalangan kamu. Kamu 2 orang demam sekali dengan aku demam. Makna dia kata guana tu, wallahu alam, dah demam tu 2 kali ganda lah. Gitulah zahir hadis tu. Makna Nabi panasnya demam tu, Tuhan bagi panasnya panas sungguh macam 2 orang demam. Itu. Jadi demam ni benda yang biasa berlaku. Dan ini juga berlaku kepada beberapa khalifah demam, mati sebab demam. Antaranya lah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni dia mandi di malam hari. Dah orang dah tua dah. Dah jadi mungkin dah kena taing tu, akhirnya menyebabkan dia demam. Bila dia demam sampai 15 hari, dia tak keluar rumah. Dia tak keluar rumah sebab panas tadi. Kepanasan demam tadi, dia tak keluar rumah. Kemudian dia wakilkan kepada Sayyidina Umar jadi tok imam. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni jadi khalifah. Bila khalifah dia jadi tok imam lah. Tapi oleh kerana dah dia demam 15 hari tadi, dia wakilkan kepada Sayyidina Umar untuk jadi tok imam, ganti dia. Dan
Yang ulang alik. Tengok dia tu dua orang ni lah, orang ramainya yang paling banyak sekali. Saidina Uthman dengan Saidina Umar. Saidina Uthman tu boleh katakan dia ada je di sisi Saidina apa? Saidina Abu Bakar. Bila demam, bila sakit tadi, Saidina Uthman ni cakna sungguh dia. Cakna sungguh. Tu kelebihan Saidina Uthman. Kemudian Saidina Umar mari juga. Tapi yang paling banyak sekali beriltizam untuk jaga Saidina Abu Bakar ni adalah Saidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Jadi demam ni benda biasalah. Tapi jangan lock, kena ada ubat. Okey. Boleh jadi orang kata apa hukum berubat? Maka Imam Nawawi mengatakan hukum berubat adalah sunnah. Dan merupakan sunnah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi saya berhenti setakat tu. Apa yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada saya, dan saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya ada kesalahan dan kesilapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma tub alaina, Allahumma waffiqna. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.